cobaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Tazkirah Ramadan pada malam yang penuh keberkatan ini, Ustaz mulakan dengan kalimah thayyibah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Ustaz muliakan Al-Fadil, Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa Surau An-Nur Seksyen 20 yang diketuai oleh Tuan Pengerusi Surau, Tuan-Tuan Guru, para alim ulama, para asatizah, para ilmuwan, para cendekiawan, para pencinta-pencinta ilmu, para pencinta kepada majlis-majlis ilmu, muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang jemaah yang merupakan bakal-bakal penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah dan disayangi oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur yang tak terhingga. Marilah bersama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaannya yang melimpah-limpah, yang mencurah-curah, yang tak terhitung bilangannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maksudnya, dan jika kamu nak menghitung nikmat Allah, nescaya kamu takkan mampu untuk menghitungnya. Seringkali kita berasa risau tentang persoalan rezeki. Kenapa kita nak risau tentang rezeki? Kerana rezeki itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizqu min indillah wa laysa min indina. Rezeki itu di sisi Allah, bukannya di sisi kita. Rezeki itu datangnya daripada Allah, bukan datangnya daripada kita. Hatta ulat di dalam batu pun boleh hidup. Ada rezeki untuk ulat-ulat tersebut. Burung-burung waktu pagi keluar daripada sarangnya, terbang berkilometer-kilometer jauh, sebaik saja menjelang senja pulang semula ke pangkuan sarangnya, membawa makanan berupa ulat-ulat dan bijirin untuk anak-anak sang burung tersebut. Ada rezeki untuk burung-burung. Malah seluruh kehidupan yang melata di daratan dan di lautan, Allah telah jamin rezeki untuk semua makhluk-makhluk ini. Ada orang berasa risau kalau dapat anak yang ramai, ya, kerana dia takut nanti tak boleh nak bagi makan, dia takut nanti tak dapat nak besarkan, dia takut nanti tak dapat nak sekolahkan. Kenapa kita nak risau dengan anak yang ramai, sedangkan setiap kelahiran bayi itu bersamanya dicatat rezeki-rezeki mereka. Ketika mana kita berada dalam rahim ibu kita hari yang ke-120 ataupun 4 bulan, waktu itu telah dicatat untuk kita rezeki kita, telah dicatat untuk kita tentang jodoh kita, telah dicatat untuk kita tentang ajal maut kita, telah dicatat untuk kita tentang untung nasib baik, juga sebaliknya. Subhanallah, kalaulah semua makhluk Allah dah tentukan rezeki makhluk ini, apatah lagi kita yang bernama insan, kita yang bernama manusia, yang dikurniakan akal fikiran dan dianugerahkan tulang 4 kerat. Selagi hayat dikandung badan, selagi nyawa belum sampai ke halkum, selama itulah Allah terus menerus melimpahi rezekinya buat kita semua. Akan tetapi apabila ajal menemui kita, apabila nyawa berpisah daripada jasad, waktu itu barulah tertutup semua pintu-pintu rezeki buat kehidupan kita di dunia ini. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tadi petang ya, sebelum kita sampai ke surah An-Nur, pastilah kita di rumah mandi-mandi, bersihkan badan, sucikan diri daripada sebarang kekotoran. Masya Allah, ada yang mandi guna shower gel, ada yang mandi guna sabun buku, ada yang mandi guna shampoo, hingga badan kita terasa segar dan nyaman. Tapi ingat, akan tiba satu saat dan tikanya nanti kita dah tak ada kekuatan nak mandi sendiri. Kerana waktu itu kita dimandikan, orang yang memandikan ke atas diri kita, namanya mandi jenazah. Lepas kita dah mandi, badan terasa segar dan nyaman, kita pun mengenakan pakaian kemas menutup aurat ya. Ada yang pakai baju Melayu, tak kurang juga yang pakai baju kurta, bahkan ada yang menyarung tubuh badannya dengan jubah, ada juga yang melilit kopiahnya dengan serban, tak kurang yang meletakkan rida, bahkan ada yang mencalik pakaian dan tubuh badannya dengan minyak wangi. Tapi ingat, akan tiba satu saat dan tikanya nanti kita dah tak ada kekuatan nak pakai baju Melayu sendiri, tak ada upaya nak pakai baju kurta sendiri, tak ada kudrat lagi nak menyarungkan tubuh badan kita dengan baju jubah. Sebab apa? Kerana ketika itu kita dipakaikan dengan pakaian terakhir kita yang namanya kain kapan ya, berwarna putih. Orang yang mengkapankan kita, Masya Allah, tak kira apa pangkat, darjat dan kedudukan seseorang, tak kira sama ada orang itu dalam kategori kayangan ataupun marhain, tak kira sama ada orang itu daripada golongan kaya raya ataupun fakir miskin, tak kira sama ada orang itu daripada golongan luar biasa atau biasa-biasa, tetaplah pakaian terakhir mereka namanya kain kapan ya, yang berwarna putih. Masya Allah. Lepas tu kita pun bersiap-siap nak datang ke surah An-Nur. Kita pun keluar daripada rumah kita dengan memulakan langkah kaki kanan. Kita pun membaca doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Masya-Allah ya. Ada yang daripada rumah sampai ke surah An-Nur berjalan kaki, tak kurang juga yang menunggang motosikal, bahkan ada yang memandu kereta. Subhanallah. Tapi ingat, akan tiba satu saat dan tikanya nanti kita dah tak ada kekuatan nak berjalan kaki daripada rumah ke surah An-Nur. Kita dah tak ada upaya nak menunggang motosikal daripada rumah ke surah An-Nur. Kita dah tak ada kudrat nak memandu kereta sendiri daripada rumah kita ke surah An-Nur. Why? Limadha? Kenapa? Kerana ketika itu kita diisi dalam satu peti namanya papan keranda, dan kita diusung, dibawa naik ke atas satu kenderaan namanya van jenazah. Dan di dalam van jenazah ketika itu kita diletakkan di bahagian belakang, kerana di hadapan kita ada pak super, ada pemandu, ada driver. Tapi kita di belakang bukan sebagai bos, kita di belakang bukan sebagai majikan, bahkan kita sebagai jenazah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebaik saja kita sampai di perkerangan surau An-Nur, yang selalu kita dengar imam bila nak mulakan solat, imam akan bagi arahan, lurus dan rapatkan saf. Seandainya kita naik motor, kita susunlah motor kita pada saf motosikal. Seandainya kita bawa kereta, kita letaklah kereta pada saf kereta ya. Subhanallah. Lalu kita pun masuk surah An-Nur dengan langkah kaki kanan. Kita membaca doa, Allah maftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu kerahmatan. Masya Allah. Lalu kita pun solat maghrib berjamaah, kita pun solat isyak berjamaah, kita pun solat tarawih dan witir berjamaah. Subhanallah. Dan kita sebagai makmum tentulah kita berada di belakang imam. Tapi ingat, akan tiba satu saat dan tikanya nanti kita bersembahyang, bukan lagi kita duduk di belakang imam, bahkan kita diletakkan di hadapan imam. Namanya solat jenazah. Alangkah indahnya kalau yang mengimamkan jenazah kita ketika itu anak-anak kita. Alangkah bahagia kalau yang mengimamkan jenazah kita ketika itu cucu-cucu kita. Alangkah indah dan bahagianya kalau yang mengimamkan jenazah kita ketika itu zuriat keturunan kita. Subhanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam faqad inqata amalu illa min thalath." Apabila mati anak Adam, maka terputuslah semua amalan kecuali tiga perkara. Pertama, sadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang tafi'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salih yad'ulah, anak-anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tua.
Selalu kita nampak tagline, papan tanda dekat papan iklan kan. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Kenapa ada ungkapan seumpama ini? Ya, kerana ada sebahagian manusia sepanjang hidup atas muka bumi ini langsung tak pernah solat, bahkan tak pernah menjejakkan kaki ke dalam rumah-rumah Allah, dalam masjid dan surau. Tapi bila ajal menemuinya, dia meninggal, nak tak nak, suka tak suka, rela tak rela, dia terpaksa disembahyangkan juga. Namanya solat jenazah. Rupa-rupanya itulah solat dia yang pertama dan terakhir waktu dia hidup atas muka bumi. Itu pun bukan dia yang solat, orang yang solatkan ke atas dirinya. Masya Allah, jangan sampai begitu ya. Maknanya sebelum kita disolatkan, sebelum kita disembahyangkan, jaga sembahyang betul-betul ya. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasibu bil 'abd yaumil qiyamah as-salah. Perkara yang mula-mula akan ditanya ke atas hamba-hamba di hari kiamat kelak tentang solatnya, tentang solatnya. Allahu akbar ya. Dan itulah sebenarnya hakikat kehidupan ya. Masa berlalu begitu pantas ya. Kehidupan ini sangat-sangat singkat ya, hingga kan penghuni kubur ya, mereka merasakan mereka hidup dekat dunia dulu cuma 2 atau 3 hari sahaja, tak lebih daripada itu. Contoh umat Nabi Nuh AS, umur mereka ratusan tahun, bahkan ada yang melebihi 1000 tahun. Tetapi umur mereka di alam kubur sudah beribu-ribu tahun, hingga ke saat ini masih lagi belum kiamat. Itu belum lagi alam sesudah hari kebangkitan nanti. Sebab itulah penghuni kubur merasakan mereka hidup dekat dunia cuma 2 atau 3 hari saja, tak lebih daripada itu. Kita pun sama, pejam celik, ting! Rupanya dah malam 17 ya. Malam ke-17 dah. Tahun 1444 Hijrah. Masya Allah. Umur kita pun dari segi angka bertambahlah. Macam makin panjang. Tapi hakikatnya tidak. Makin bertambah angka, dia akan terjadi dunia kata pergi, kubur kata mari. Ustaz, seramlah Ustaz. Cerita kubur kenalah seram kan, mana boleh kelakar-kelakar ya, kubur. Biar insaf sedikit. Subhanallah ya. Sebab itulah pepatah Arab ada menyebut al-waqtu kas-saif illam taqta'uha fayaqta'uka. Masa itu seperti pedang, jika kamu tak potong dia, nescaya dia yang akan potong kamu ya. Dalam pepatah Arab lain menyebut al-waqtu kaz-zahab, waktu itu seperti emas ya. Jadi emas ni harga mahal, pula-pula emas 916 ya, pula emas 999. Ada emas jongkong, itu lebih dahsyat tuan-tuan, emas jongkong tuan-tuan. Ya Allah ya. Hingga betapa mahalnya masa, betapa berharganya masa, betapa bernilainya waktu, hingga kan Allah bersumpah dengan nama masa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya semua manusia berada di dalam kerugian. Semua manusia hidupnya rugi, tak ada yang untung. Walaupun dia tinggal dekat bukit beruntung sekalipun, dia tetaplah rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan melakukan amalan-amalan yang soleh, wa tawassaw bil haqq, yang berpesan-pesan kepada kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan yang berpesan-pesan kepada kesabaran. 4 golongan ini saja yang untung. Selebihnya semua rugi. Disebabkan hidup kita sangat singkat, waktu sangat terbatas ya. Tak lama lagi kita akan menemui ajal. Maka sudah barang pasti kita kena mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Allahu Akbar ya. Kalau daripada session 20 Shah Alam nak pergi ke Tebuk Berihun, Sabak Bernam ya, Tebuk Berihun. Sebab apa saya sebut Tebuk Berihun? Dikatakan di sana banyak kolaan ya. Kolaan nereng napang tekoreng. Tebuk Berihun ni banyak orang Bajar. Kalau Tebuk Mufrad atau banyak orang Jawa, orang Jawa. Ustaz Banjar, kolaan ya. Siapa kolaan sini? Kita geng ya. Subhanallah. Baik, Allah tak pandang itu semua. Allah pandang ketakwaan ya. Subhanallah, selingan tuan-tuan ya.
Jadi kalau kita daripada sesi 20 nak pergi ke Tebuk Berihun Sabak Pernam, yang lelaki memadai bawa wallet, sudah cukup. Yang perempuan memadai bawa handbag, sudah cukup. Tapi kalau kita daripada sesi 20 nak pergi ke Kota Baru Kelantan, nak pergi ke Pasir Gudang Johor, nak pergi ke Arau Perlis, kita terpaksa bawa beg yang lebih besar. Kerana perjalanannya beratus-ratus kilometer dan mungkin ambil masa sehari dua. Tapi kalau kita nak fly ke seberang, kita terpaksa bawa bagasi. Bagasi lebih besar daripada beg, banyak muatan. Sebab apa? Perjalanannya tu ribu-ribu kilometer, seberang laut lagi ya, ambil masa seminggu dua. Dulu masa Ustaz kecil-kecil, arwah atuk Ustaz pernah cerita pada Ustaz, dulu atuk dan nenek pergi Mekah naik kapal laut, merentas lautan samudera, lautan Hindi. Dekat dalam tu ada ikan jos, ikan paus, ikan iu, ikan jerung, macam-macam ikan ada, Masya Allah ya. Jadi ada jemaah yang pergi haji bawa berkampit-kampit beras. Allah, bawa naik kapal berkampit-kampit beras, takut terputus makanan dekat tengah-tengah laut ya. Ada jemaah haji yang naik kapal bawa dapur pun dia bawa tuan-tuan, nak masak atas kapal tuan-tuan. Ada jemaah haji dia naik kapal, dia bawa beg pakaian berbeg-beg banyak. Sebab apa? 40 hari perjalanan nak menyampaikan daripada Pelabuhan Kelang nak sampai ke Jeddah, lebih kurang 40 hari dekat tengah lautan. Jadi memerlukan bekalan yang sangat banyak. Sebab kalau bekalan tak banyak, bimbang terputus bekalan, jadi masalah besar dekat pertengahan jalan. Itu di dunia. Macam mana perjalanan kita di hari akhirat nak menuju ke syurga Allah? Ini perjalanan yang sangat panjang, sangat jauh, sangat lama. Allahu a'lam. Allah saja yang tahu tentang tempoh masa dan jaraknya. Allahu akbar. Subhanallah. Disebabkan perjalanan yang kita pun tak tahu berapa lama nak sampai masuk ke syurga Allah, yang mana syurga itu sebenarnya kampung halaman kita yang sebenar-benar, yang asal. Itulah kampung datuk dan nenek kita Nabi Adam dan Hawa, iaitulah syurga. Bila orang nak raya nanti, masing-masing pakar-pakar nak balik kampung, habis tiket bas menangis, habis tiket kereta api menangis, habis tiket kapal terbang menangis, tak dapat nak balik kampung ya. Itu kampung sementara dunia. Kampung hakiki kita, hakikat kampung kita, syurga itu kampung kita sebenar-benar. Kita nak tujuan, kita nak pergi, kita nak masuk ya, kembali kepadanya. Subhanallah. Disebabkan perjalanan yang sangat jauh, memerlukan bekalan yang sebanyak-banyaknya untuk kita bawa, bagi menyampaikan diri kita balik ke kampung dengan selamat, dengan penuh bergaya. Subhanallah ya. Jadi apakah bekalan yang kita nak bawa? Pakaian, minuman, makanan? Oh tidak. Bekalan yang kita nak bawa itu adalah bekalan takwa. Itulah sebaik-baik bekalan yang kita nak bawa ya, bertemu Allah nanti di hari akhirat. Innal muttaqina fi jannati wa na'im. Sesungguhnya orang-orang bertakwa akan dimasukkan ke dalam syurga yang penuh dengan segala macam kenikmatan. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa akan dimasukkan ke dalam syurga yang terpancar daripadanya air mata air. Subhanallah. Itulah dia satu-satunya tiket yang akan bawa kita balik ke kampung, iaitu nama syurga. Tiketnya ialah tiket takwa. Subhanallah. Tiket takwa. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Nabi tunjukkan isyarat. Ya Allah, maksud hati kita ini, hati kita. Sebab kita nak pergi ke satu hari yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat olehmu akan harta benda dan anak pinak, melainkan mereka yang datang bertemu dengan Allah membawa hati yang sejahtera ya, hati yang dipenuhi nilai-nilai takwa tadi. Subhanallah. Dan sesungguhnya bekalan-bekalan yang kita nak bawa menuju ke syurga Allah di hari akhirat kelak, paling banyak Allah sediakan pada bulan ini. Bulan ini, bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkan padanya Al-Quran. Besok umat Islam seluruh dunia menyambut hari kebesaran Islam yang namanya Nuzul Quran ya. Subhanallah. Inilah satu-satunya bulan yang Allah sediakan paling banyak bekalan kita untuk kita bawa ke sana.
Jadi jangan persia-siakan masa-masa yang berlalu pada bulan ini. Jangan biarkan waktu-waktu berlalu tanpa ibadah. Jangan kita biarkan waktu yang berlalu tanpa membaca Al-Quran. Jangan kita bazirkan waktu-waktu bulan Ramadan itu berlalu tanpa kita bersedekah dan sebagainya. Allahu Akbar. Ya. Inilah bulannya yang Allah sediakan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bahagi 12 sama juga 83 tahun 4 bulan. Sekali kita beribadah pada malam tersebut. Kalau selama hidup dah 10 kali, maknanya umur kita di sisi Allah 834 tahun, ya. 834 tahun. Katalah hari ini umur kita 70 tahun. Sejak akal balik hingga ke saat ini dah 50 kali kita bertemu. Maknanya umur kita dah lebih kurang 3-4 ribu tahun. Hakikatnya umur umat Muhammad lebih panjang berbanding dengan umur umat para rasul yang terdahulu. Ya, subhanallah. Inilah bulan yang mana Allah buka seluas-luasnya pintu syurga, Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Inilah bulan yang mana iblis syaitan semua digari, diikat, di penjara, bertujuan untuk memberi peluang kepada hamba-hamba Allah mensucikan hati mereka sebersih-bersihnya. Inilah bulan yang mana semua amal soleh yang kita lakukan dilipat kali gandakan pahalanya. Amalan-amalan sunat yang kita lakukan diberi pahala amalan wajib, diberi pahala amalan fardu. Amalan fardu yang kita lakukan dilipat kali gandakan sebanyak 70 kali lipat. Subhanallah. Ya. Kita tadi buat solat sunat qabliyah Isyak. Tapi disebabkan ini Ramadan, Allah bagi pahala macam kita buat solat fardu Isyak. Nanti kita balik keluar daripada surau, kita nampak, ya, ada banyak tabung-tabung disediakan oleh pihak surau An-Nur. Tak kurang juga keluar pintu tu ada 2 tabung, tak silap. Pertama Imam Azmi ke apa, Ustaz tak pasti. Yang kedua tu ada tabung bagi membantu pembangunan dan pengurusan madrasah Tahfiz Integratif Syekh Izzuddin. Yang Ustaz kelulukan kat Bandar Puncak Alam. Jadi kalau kita infak, kita sedekah, ini hukumnya sunat. Tapi disebabkan ini Ramadan, maka infak kita tadi seperti kita mengeluarkan zakat yang fardu, yang wajib. Tak ada pada bulan-bulan yang lain. Subhanallah, ya. Jadi kena rebut betul-betul, ya. Apa juga anugerah Allah untuk bekalan kita bawa di sana, ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia merupakan ladang cocok tanam yang mana hasilnya akan kita tuai di hari akhirat. Jadi persoalannya, kenapa susah sangat nak jadi orang takwa? Sedangkan takwa itulah satu-satu tiket untuk bawa kita masuk ke dalam syurga. Ya, kenapa susah sangat nak jadi orang bertakwa? Kerana di dalam diri kita ada sesuatu yang namanya hawa nafsu. Ya, Imam Al-Ghazali mengibaratkan nafsu itu seperti seekor kuda liar. Jadi untuk menjinakkan kuda liar, kata Imam Al-Ghazali, ada 2 cara. Pertama, jangan bagi kuda itu makan. Sehari 2 tak bagi makan, kuda tu masih liar. Seminggu 2 tak bagi makan, mula perlahan pergerakan kuda tadi. Masuk sebulan tak bagi makan, terketak-ketak kepala lutut kuda itu, terduduk dia. Terus kuda tu pun akur. Baik tuan, saya akan patuhi segala arahan tuan, saya akan turuti segala kemahuan tuan. Baik bos. Terus jadi jinak kuda itu. Jadi kalau kuda yang liar nak jinakkan dia, jangan bagi kuda itu makan. Nafsu kita yang jahat ini nak menjadikan dia baik, kita kena puasakan dia. Dan tempoh 30 hari Allah fardukan kita berpuasa itu sudah cukup untuk mendidik hawa nafsu kita menjadi baik. Ya, Allahu Akbar. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, nak menjinakkan kuda yang liar, kita kena bebankan kuda tadi dengan bebanan-bebanan yang berat. Letak 100-200 kilo atas kuda tadi masih liar. Tambah lagi 1000-2000 kilo, mula perlahan pergerakan kuda tadi. Tambah 10,000 kilo, terduduk penyek terus kuda tu. Kuda tu pun kata, baik tuan, saya akan patuhi segala arahan tuan, saya akan turuti segala perintah tuan. Baik bos. Jadi jinak kuda tadi. Maknanya kalau kuda liar, nak jinakkan dia kena bebankan dengan bebanan-bebanan yang berat. Nafsu kita yang jahat ini, nak menjadikan dia baik, kita kena bebankan dia dengan memperbanyakkan amalan-amalan yang sunat, ya? Memperbanyakkan ibadah-ibadah yang sunat. Dan sesungguhnya amalan sunat, ibadah sunat itu paling banyak ada pada bulan ini. Masya Allah, ya. Masya Allah. Itulah dia, ya. Jadi mudah-mudahan keluar saja daripada Ramadan nanti, jangan sampai kita jadi sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, cilakalah
orang-orang yang keluar daripada bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya masih lagi belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Kita tak nak macam tu, na'udzubillah, ya, tak nak, ya. Sepatutnya kita keluar Ramadan menjadi orang yang bertakwa. Kenapa masih ada lagi orang yang macam tadi tu yang Nabi sebut tadi? Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyami ila al-ja' wal 'atash. Berapa ramai orang-orang yang berpuasa tidak ada sebarang pahala pun untuk puasanya melainkan hanya dapat lapar dan dahaga sahaja. Sebab apa begitu? Kerana ada orang dia puasa-puasa juga tapi tak solat, dia puasa-puasa juga tapi tak tutup aurat, dia puasa-puasa juga tapi mengumpat pun boleh tahan. Maka jadilah puasa dia seperti mana yang disifatkan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramli, ya, puasa yang yuk pagi-pagi buka periuk, ya. Apa maksud puasa-puasa yang yuk pagi-pagi buka periuk? Ada orang tu kita sekali tengok macam puasa, tapi kita tak tahu rupa-rupa lepas subuh tadi kat rumah dia pergi dapur, dia buka periuk tuan-tuan, tengok ada nasi lebih, dia pun balon nasi tadi 3 kali tambah sampai 10 kali sendawa tuan-tuan. Yang tu kita tak tahu. Itu nama puasa yang yuk pagi-pagi buka periuk. Nampak macam puasa tapi hakikatnya tak ada sebarang nilai ibadah dan juga tak berpahala langsung di sisi Allah Ta'ala. Kita tak nak macam tu. Kita nak jadi puasa yang melahirkan insan-insan yang takwa. Puasa sebagaimana disifatkan oleh Imam Al-Ghazali, puasa khususul khusus, yang ini puasa zahir dan batin, puasa luaran dan dalaman, puasa jasmani dan rohani. Puasa hati kita berpuasa, ya. Puasa contohnya daripada bersangka buruk pada Allah, berpuasa daripada bersangka buruk sesama manusia. Hati kita berpuasa daripada sifat-sifat hasad, dengki, juga semua sifat-sifat mazmumah yang tercela Allah. Barulah betul puasa dalam arti kata yang sebenar, yang boleh melahirkan insan-insan yang bertakwa. Masya Allah. Apabila kita melepasi puasa, sepatutnya kita umpama bayi yang baru dilahirkan, seperti kain putih, tak ada sebarang titik dosa dan noda. Waktu itu barulah layak untuk kita merayakan Idul Fitri. Apa makna Idul Fitri? Id makna kembali, Fitri makna fitrah, kembali kepada fitrah. Fitrah kita ni suci bersih, ya. Tak ada sebarang dosa dan noda. Sepatutnya begitu. Sebab tu hari raya jangan kita cemari dengan perkara-perkara yang mendatangkan dosa dan maksiat, ya. Kita kotori balik, penat kita bersihkan diri selama sebulan Ramadan, tiba-tiba kita kotori balik. Jangan. Sepatutnya, ini terakhir tuan-tuan, ya, terakhir. Ustaz nak kongsi satu cerita analogi, ya. Pertama puasa ular, yang kedua puasa ulat. Ular dan ulat lain tu, ya. Okey, kita tengok ular. Ular dia melengkau-lengkau kata orang Melaka, kan. Dia melengkau macam ni, melengkau-lengkau, macam kata orang Melaka. Ular ini sifatnya ada membelit, ada mematuk, ada menumbuk, bahkan ada yang gigit tinggalkan bisa yang boleh bawa maut, ya. Dan ular dia membujur lalu melintang sapu, semua dia sebat. Anak ayam dia telan, anak kambing dia telan, anak lembu pun dia telan tuan-tuan, orang pun dia telan tuan-tuan, ya Allah. Tapi sampai satu ketikanya ular dia terpaksa berpuasa. Sebab apa? Dia nak tukar kulit. Ini bukan cerita David jadi Incredible Hulk, bertukar juga jadi hijau, kan. Ini ular. Dia terpaksa berpuasa, katalah 30 hari dia ambil masa. Dalam tempoh 30 hari, masa nak salin kulit, nak tukar baju jaket baru, baju jaket lama ditanggalkan, ular tak nak, suka tak suka, dia terpaksa berpuasa. Berpuasa dia tak makan. Setelah kulitnya dah disalin, dia pun dah tanggal baju jaket lama, pakai jaket baru. Lepas tu dia lahir dalam bentuk ular yang baru, kan. Tetapi walaupun ular yang baru, lepas dia puasa, tengok perangai dia tetap sama. Dulu nama ular, sekarang pun ular. Dulu melengkau-lengkau, sekarang pun melengkau-lengkau. Dulu pun anak ayam, anak lembu, anak kambing semua disebat, sekarang pun sama je, dia balun lebih kurang, tak ada beza. Tengok pula yang kedua, puasa ulat. Okey. Ulat ni pula dia menjala-jala dekat batang-batang kayu, dekat daun-daun, kan. Ulat. Lepas tu ulat ni pula subhanallah, bentuknya hodoh, bentuk tak cantik pun. Ulat ya, kerjanya makan aja. Sampai satu saat dan tikanya ulat terpaksa berpuasa untuk merubah diri jadi kepompong.
Masa tu dia mengasingkan diri, tiba-tiba ada kepompong, dia tak makan. Ulat masa jadi kepompong, dia tak makan. Berapa lama pun dia tak makan. Akhir sekali, dia berpuasa betapa jadi kepompong, tiba-tiba berubah menjadi kupu-kupu ataupun rama-rama. Ya Allah. Tengok. Ular sebelum puasa namanya ular, lepas puasa namanya ular juga. Tapi ulat sebelum puasa namanya ulat, lepas puasa namanya kupu-kupu ataupun rama-rama. Ulat ya, ular sebelum puasa macam itulah sifat, tak berubah. Lepas puasa pun sama juga. Tapi ulat tidak. Sebelum puasa dia menjalar, tapi lepas puasa dia terbang dekat udara, angkasa raya. Masya-Allah ya. Ulat sebelum puasa dia makan apa sajalah, tapi lepas puasa dia hanya menyedut manisan-manisan bunga sahaja. Bahkan dia jadi ejen pendeburgaan yang mana pokok-pokok mengeluarkan hasil manfaat untuk semua penghidupan manusia dan haiwan. Masya-Allah. Tengok. Maknanya kita kena jadi puasa seperti mana puasanya ulat. Jangan kita jadi puasa seperti mana puasanya ular. Maksudnya kita sebelum Ramadan dengan kita selepas Ramadan mesti berbeza. Kalau sebelum Ramadan kita baik, kira macam baiklah, bolehlah, kira baik jugalah kan. Tapi lepas Ramadan kita mesti menjadi lebih baik. Ya, mesti ada beza. Macam ulat tadi. Nampak? Barulah puasa kita itu puasa yang berkualiti ya. Kita tak nak jadi hamba kepada Ramadan, tapi kita nak menjadi hamba Allah ya, insya-Allah. Jadi setakat ni sajalah perkongsian Ustaz. Minta maaf agak terpanjang sikit tentang malam ni ya. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri Ustaz. Dengan izinnya juga, kalau ada sumur di ladang boleh kita tumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya-Allah kita jumpa lagi. InsyaAllah hari-hari terakhir ini rebutlah peluang untuk berektikaf ya, untuk kita buru malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semuanya itu untuk bekalan kita ya, untuk bekalan kita. Mudah-mudahan ya kita semua sampai ke syurga dengan selamat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nastaghfirullah, nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah wa nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna lailatal qadr, warzuqna lailatal qadr, warzuqna lailatal qadr. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Baik tuan-tuan, tabung-tabung disediakan oleh pihak surau. Kami juga ada buat tabung di belakang sana. Dan siapa-siapa nak support barang yang Ustaz bawa, bolehlah dapatkan di luar sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim.